Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله. Terafa'kan kesyukuran dapat kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kepada kitab Sulamul Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani, yang mana kita berhenti dekat muka surat 13 Jawi. Lagi kepercayaan yang dalam kurungan tu. Semua yang Rumi tak tahu maksud apa. Dalam kurungan lagi kepercayaan Allah atas titahnya. Maksud apa? 16 Rumi, Jawi 13 atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lagi kepercayaan atas titahnya. Lagi kepercayaan. Siapa percaya ni? Kita membicarakan tentang Nabi. Yang mana sebelum ni kita bincang berkaitan Nabi itu dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar ia siddiq. Kita bahasin tu sebelum ni. Nabi itu siddiq. Apa maksud siddiq? Yakni dan aku ketahui dan aku i'tiqadkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar pada tiap-tiap barang yang dikhabarkannya. Ya, kita bahas sebelum ni. Jadi siddiqlah benar. Apa yang Nabi bagi tahu semua je benar. Nabi bagi tahu apa? Daripada segala ahwal kiamat, daripada segala hal-hal hari kiamat. Maknanya yang akan datang nantilah. Dan syurga. Hal-hal syurga pun yang akan datang nanti Nabi beritahu. Kena percayalah. Sebab Nabi itu benar. Dan neraka yang Nabi beritahu akan datang. Dan seksa kubur. Dan kesenangannya. Dan soal munkar nakir. Dan bangkit hidup kemudian daripada mati. Dan mizan dan syirat dan lain-lain. Apa yang Nabi beritahu yang akan terjadi. Akan datang. Benar Nabi. Tak mungkin bohong. Benar. Itu kita bahas lepas. Lepas tu lagi kepercayaan. Lagi kepercayaan Allah atas titahnya. Kalau kita sekarang kata amanah lah, kepercayaan tu amanah. Lagi Nabi ni amanah atas titah, atas wahyu yang Allah sampaikan melalui Jibril. Maka Nabi amanah dengan titah tadi, dengan wahyu tadi. Nabi amanah dengan wahyu tadi. Kepercayaan. Maknanya Nabi itu dipercayai untuk pegang amanah. Nabi itu dipercayai untuk pegang amanah. Sama ada amanah tu daripada orang bagi. Macam zaman dulu, apabila orang nak simpan apa-apa barang, maka dia akan simpan dekat Nabi. Nabi ni macam bank, percaya. Kalau dia simpan dekat orang lain, berjahal ke apa ke, memang hilang maka dia simpan kat Nabi. Malah dia digelar oleh Arab Quraisy Al-Amin. Al-Amin tu maksud yang sangat dipercayai. Ya. Sekira menyampaikan segala titahnya
yang disuruh sampaikan kepada makhluknya dengan ketiadaan lebih atau kurang. Sekira amanah tu iaitu dipercayai apa yang dipercayai untuk sampaikan segala titah perintah Allah. Yang Allah suruh sampai, Nabi sampaikan. Yang Allah suruh sampai, Nabi sampaikan kepada makhluknya, kepada kita semua, dengan ketiadaan lebih atau kurang. Tak ada terlebih atau tak ada terkurang. Tak ada tambah cerita lah, ataupun tak ada kurangkan cerita. Tak ada. Mesti apa yang Allah suruh sampaikan, memang Nabi akan sampai itu aja. Macam dalam surah Al-A'raf, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kamu. Nabi ni bagi tahu, sampaikan. Wahyu sampai, Nabi sampaikan. Tak ada tambah dan tak ada kurang, dan boleh dipercayai. Sedangkan kalau Nabi nak tipu tu, kalau kita kata kan, orang bolehlah kata ya ke Nabi tu? Tak, Nabi amanah. Tak boleh kata ya ke, entah Nabi reka lagi ke ataupun ubah ke, tidak. Nabi boleh dipercayai. Yang mana sifat yang wajib bagi Rasul adalah percaya ataupun amanah tadi. Mustahil khianat. Mustahil Nabi itu khianat. Dan Nabi tak pernah menggunakan kedudukannya sebagai Rasul atau pemimpin bangsa Arab waktu itu untuk kepentingan peribadi dia atau keluarga dia. Tak pernah, walaupun sekalipun. Kepercayaannya Nabi, atau bahasa lain amanahnya Nabi. Sebab kadang-kadang orang kalau dia ada kedudukan, dia akan menggunakan kedudukan dia untuk kepentingan peribadi dia, untuk keluarga dia ke, untuk diri dia ke. Nabi tak pernah. Maksud percaya sungguh, dipercayai sungguh. Nak kira ditawarkan kerajaan, harta, perempuan, itu memang banyak. Dengan syarat berhenti menyampaikan Islam. Nabi tak berhenti. Mana Nabi berhenti? Nabi takkan berhenti punya. Malah Nabi kata, jika engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku berhenti daripada menyampaikan, aku tak akan berhenti juga. Sama ada Allah menangkan aku ataupun aku akan hancur. Maksud tetap juga amanah dengan apa yang Allah suruh sampaikan. Nak terima ancaman bunuh. Terima ancaman bunuh ni biasa sangatlah Nabi terima. Cuma kalau kita cubalah, kita ada jawatan satu untuk buat sesuatu, tiba-tiba sampai sampul surat nama kita buka-buka ada peluru. Silap letak jawatan terus. Kata kalau ianya berkaitan dengan keduniaan, tak apalah, tak jawatan. Kalau dia berkaitan dengan agama, kita ditugaskan untuk menyampaikan agama, maka menyampaikan agama. Tiba-tiba sampai peluru. Stop buat apa ni? Bawa Grab Bawa Grab pun kalau nak mati pun mati atas jalan, takut aksiden. Tapi risiko tu taklah terlalu tinggi. Tapi kalau nak jadi aksiden pun paling-paling pun patah kaki kot, tak mati kot. Sekarang tu bawa Grab macam lah, tak payahlah nak menyampaikan. Apa taknya terima peluru. Itu kalau satu. Kalau setiap bulan terima peluru, terima ugut-ugutan, berhenti kita. Tapi Nabi tidak. Ancaman bunuh tu biasalah Nabi terima. Tetap Nabi tak berhenti daripada menyampaikan. Kerana Allah suruh sampaikan, amanahnya Nabi. Maka Nabi pun sampaikan. Daripada barang yang Allah Azza wa Jalla suruh sampaikan, barang tu perkara lah, perkara yang Allah suruh disampaikan. Suruh apa? Suruh memperbuatkan dia, suruh buat. Dan tegahnya daripada barang perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tegahkan kita daripada memperbuatkan dia. Jadi apa yang Nabi terima? Nabi terima tu apa? Yang Nabi terima adalah suruhan dan tegahan. Dan bila Nabi terima suruhan dan tegahan, Nabi bagi tahu lah, ini disuruh, ini ditegah. Walaupun kadang-kadang kata ini dia tegah, tak boleh buat, walaupun akan jatuhkan. Kalau kira orang, Allah, kalau macam ni tak jadi nak beriman lah. Jadi walaupun macam tu, Nabi tetap sampaikan juga. Walaupun dia akan merugikan Nabi sendiri balik nanti, tetap juga. Walaupun membahayakan diri Nabi, tetap juga Nabi akan sampaikan, yang ni tak boleh buat, yang ni kena buat. Gitu. Dan atas segala asrarnya,
dan atas segala rahsia-rahsianya. Asrar itu sir, rahsia. Yakni rahsia kerana apa buat tu. Dia akan bahas bab asrar tu nanti. Yakni dan lagi Nabi Muhammad itu kepercayaan Allah atas segala rahsianya. Ada rahsia-rahsia yang Nabi sampaikan pada kita. Nabi tetap sampaikan. Okay? Asrar tu dia cerita kat bawah nanti. Lagi menyampaikan barang yang disuruh menyampaikan. Ini tabligh. Ini tabligh ni. Tabligh kan menyampaikan. Sebab dalam kitab kita, dia tak buat macam kitab kebanyakan. Kebanyakan kitab dia akan listkan sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, terang, amanah, tabligh, faranah. Kitab kita tak. Dia tulis tapi adalah isinya. Lagi menyampaikan, maksudnya tabligh menyampaikan segala barang, segala perkara yang disuruh menyampaikan kepada segala umatnya daripada manusia dan jin. Nabi amanah dalam menyampaikan kepada segala manusia dan jin apa yang Allah suruh sampaikan. Apa yang Allah suruh sampaikan, dia sampaikan. Walaupun kepada jin sekalipun. Bahaya orang jin ni. Sahabat pernah ikut Nabi sekali. Ketika Nabi nak menyampaikan kepada jin, Nabi risau keselamatan sahabat ni. Nabi pun buat bulatan. Engkau duduk dalam bulatan ni. Kalau kau dalam bulatan ni, insya-Allah kau selamat. Kalau kau keluar, aku tak tahulah takut lepas ni. Aku nak panggil jin ni untuk dakwah. Nabi kita ni special. Dia diutuskan untuk manusia dan jin. Tapi nabi-nabi yang terdahulu kadang-kadang dia diutuskan untuk manusia je, bukan untuk jin. Kadang-kadang diutuskan untuk bangsa yang tertentu sahaja. Contohnya Bani Israel. Tapi Nabi kita diutuskan untuk manusia dan jin dan semua bangsa. Semua satu dunia. Malah untuk jin sekali. Tu hebat Nabi kita. Diutuskan rahmatan lil alamin. Dan kalau kita baca elok-elok ni, lagi menyampaikan segala barang yang disuruh menyampaikan. Kalau kita perhati kan, lagi menyampaikan segala barang, lagi menyampaikan, Nabi itu menyampaikan, sampaikan segala barang, perkara-perkara yang disuruh untuk sampaikan. Kalau kita fikir sikit, dapat kita faham, Nabi terima wahyu dan Nabi akan sampaikan apa yang disuruh untuk sampaikan. Jadi maknanya adalah yang Nabi terima wahyu, tapi Nabi tak suruh untuk sampaikan. Adalah. Sebab tu kena perhati betul-betul. Kalau tak perhati tak nampak. Nabi akan sampaikan apa yang Allah suruh Nabi sampaikan. Nabi akan sampaikan, Nabi bersifat amanah dan tabligh menyampaikan, dan Nabi akan sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Maknanya adalah yang Allah tak suruh sampaikan. Yang Allah tak suruh sampaikan, Nabi tak sampaikan lah. Maka ulama' duk kaji, maka dapat dipahami ada wahyu yang tidak disuruh untuk disampaikan pun. Tapi Nabi terima wahyu, tapi tak disuruh untuk sampaikan. Dan dapat dipahami juga dekat sini ada ilmu-ilmu yang Nabi wajib sampaikan. Ada ilmu-ilmu yang Nabi dilarang untuk sampaikan, tak bagi sampaikan. Untuk Nabi je. Dan ada juga ilmu-ilmu yang Nabi terima, Nabi diberi pilihan, nak sampaikan pun boleh, tak nak sampaikan pun boleh, bergantung kepada Nabi sendiri. Jadi maknanya kat sini, yang kita sampai sekarang ni, yang banyak ilmu-ilmu agama yang kita mengaji-ngaji tak habis-habis tu, maknanya Nabi telah sampaikan ilmu perkara yang Allah suruh sampaikan. Bukti dia apa Nabi tabligh? Buktinya ni kitab-kitab kita. Ini bukan rekaan, Nabi sampaikan kan, lepas tu sampai ke kita. Kalau Nabi tak sampaikan, macam ni boleh sampai ke kita? Malah kalau kita mengaji agama tak habis-habis, sampai mati tak habis-habis. Malah mati hidup balik mengaji, mati hidup balik pun tak habis-habis ngaji ilmu agama. Maka dapat dipahami kat sini bahawasanya Nabi kita kena bersaksi bahawa Nabi menyampaikan. Nabi sampaikan. Dan ada yang Nabi larang, Nabi dilarang untuk menyampaikan. Sebab tu dia kata ni, tu asrarnya tu. Yakni dan lagi yang atas tadi tu kan. Dan atas segala asrarnya, rahsia-rahsia ataupun ilmu yang halus-halus. Ada ilmu yang Nabi dilarang untuk sampaikan. Hanya untuk Nabi aja.
Nabi tak dibenarkan untuk sampai beritahu orang. Ada. Jadi ilmu apa yang Nabi tak dibenarkan untuk sampaikan? Kita tak tahulah sebab Nabi tak sampaikan. Kalau kita tahu pelik Nabi tak dibenarkan sampaikan, tapi kita pula tahu. Macam ni kau boleh tahu kalau Nabi tak dibenarkan sampaikan? Mestilah Nabi tak sampaikan. Bila Nabi tak sampaikan, macam ni boleh tahu? Sebab ada orang dakwa. Dia dakwa, dia kata ilmu ni Nabi terima, Nabi tak sampaikan. Nabi tak cerita macam bab semayang, bab puasa, Nabi sampaikan, Nabi cerita. Tapi ilmu ni Nabi tak cerita. Dia untuk orang tertentu. Macam tu pula. Macam ni kau boleh tahu kalau Nabi tak sampaikan? Dia problem tu. Pelik tau. Yang Nabi disuruh untuk sampaikan pun dia tak habis belajar, tiba-tiba dia mengaku dia tahu satu ilmu yang Nabi tak disuruh untuk sampaikan, untuk Nabi aja. Tiba-tiba dia pula tahu. Yang Nabi disuruh untuk sampaikan, dia tak tahu pula. Terbalik kod. Macam ni dia boleh tahu? Cuma ada ulama' dia meneka-neka lah. Ulama' meneka-neka, tak semestinya betul lah. Ulama' meneka-neka apa yang Nabi tahu tapi tak dibenarkan untuk sampaikan. Ini pun tekaan ulama' lah. Apa dia? Nabi tahu tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Sebenarnya Nabi tahu bila kiamat. Ada ulama' teka gitu. Kalau nak tolak pun boleh. Sebab kita tahu kiamat tak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi ada ulama' kata Nabi tahu. Sebab tu Nabi boleh bagi tahu tanda kecil kiamat gini. Tanda besar kiamat gini. Dan Nabi tahu bila kiamat. Tapi Nabi tak benar untuk sampaikan. Contohnya malam Al-Qadar. Nabi tahu bila. Sebab tu Nabi boleh kata, carilah malam Al-Qadar pada 10 yang terakhir. Lepas tu Nabi cerita lagi. Waktu 10 yang terakhir tu pula ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Sebenarnya kalau tanya lagi Nabi tahu, tapi Nabi tak dibenarkan untuk sampaikan. Kata ulama, sebab rahsia. Nabi tahu tapi Nabi tak dibenarkan untuk menyampaikan, maka tak tahulah kita. Ada ilmu yang Nabi diberi pilihan untuk sampaikan pun boleh, tak sampaikan pun boleh. Nabi pilih, Nabi tengok, oh boleh ni, kalau dia ni boleh nak sampaikan kat dia ni. Nabi bagi tahu. Kalau tengok dia ni, oh tak boleh cerita kat dia ni. Antaranya memang adalah Nabi sampaikan, dan ada orang lah dapat ilmu ni. Sebab Nabi pilih orang. Biasanya ilmu-ilmu yang itulah, ilmu daqiq dia panggil, ilmu yang halus-halus, ilmu hakikat yang tinggi-tinggi tu. Biasanya diberitahu kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa Nabi beritahu mereka ni? Kerana atas keilmuan ataupun IQ mereka yang melebihi yang lain. Maka Nabi cerita kat beberapa orang para sahabat. Dan Nabi ajar ilmu-ilmu yang Nabi terima, tapi Nabi diberi pilihan. Nak ajar pun boleh, tak nak ajar boleh, bergantung pada orang yang kat depan tu. Jadi kita dapat faham kat sini, kalau guru yang sebenar, dia perlu memilih nak ajar ilmu apa dekat murid dia. Dia bukan apa yang guru tu tahu semua dia bagi tahu. Tidak. Itu bukan guru yang sebenar. Guru sebenar dia akan sampaikan ilmu bergantung kepada tahap pemikiran anak murid dia. Kalau tahap tu kalau duduk nak menghafal tu, suruh menghafal sikit, nahwu sarah sikit pun hai. Setahun tak hafal, dia tak ceritalah benda-benda yang halus-halus. Kalau ajar sikit, ulang balik tak faham tak faham. Boleh ulang balik tak? Boleh lukis tak? Dah cakap tak boleh. Dah ulang 3 kali. Minta suruh tolong lukis tak? Buat gambar rajah boleh tak? Buat peta minda boleh tak? Kalau macam ni ilmu biasa tu lah, ilmu fardhu je lah. Nabi bagi tahu. Tak adalah ilmu halus-halus. Tapi kalau Nabi ajar sikit, dia boleh banyak. Maka IQ dia boleh terima. Maka Nabi akan ajar ilmu-ilmu yang Nabi diberi pilihan. Kata Abu Hurairah, Nabi mengajar aku ilmu seumpama 2 bekas. Nabi ajar aku ilmu, kalau aku nak asingkan, macam 2 bekas. Kalau aku ajar 1 bekas pun dekat kamu semua, ni sahabat ni cakap dekat para sahabat yang lain, kalau aku ajarkan kepada kamu 1 bekas pun tak mungkin habis. Malah kalau aku bagi tahu semua yang Nabi ajar aku, kamu akan kata aku sesat. Kata Abu Hurairah. Maka aku tak ajarlah. Tak semua orang boleh terima. Sebab itulah kadang-kadang jika macam kuliah kita ni kan, kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah subuh, kuliah duha, biasanya didatangi oleh orang remaja, orang remaja ada, dewasa ada, tua ada, muda ada, orang alim ada, orang
tak reti apa benda pun ada. Orang baru nak belajar pun ada. Orang malas nak belajar pun ada. Orang terpaksa dengar sebab nak tunggu isyak pun ada. Kan macam-macam dalam surah masjid. Maka ilmu yang paling sesuai adalah ilmu fardu ain. Bukan ilmu-ilmu apa dalam kitab-kitab yang tinggi macam kitab hikam ke apa ke, tak sesuai. Bukan tak boleh ajar, tak sesuai. Sebab bercampur. Bila bercampur, mungkin ada 3 orang nak belajar. Betul-betul. Dan dia mampu untuk serap. Tapi mungkin ada 10 orang yang apa benda ni? Dia masuk berak, tak kerti lagi. Tiba-tiba nak belajar hikmah-hikmah yang tinggi-tinggi. Maka tak sesuai. Habis itu apa di surah masjid? Tauhid, fiqh, tasawuf. Ulang tu lah sampai mati. Ulang tu. Sebab campur. Tapi kalau ada kelas-kelas macam di madrasah pondok-pondok ke apa, dia kelas tertentu. Ini dah 11 tahun mengaji pondok mungkin ada kelas-kelas dia. Tu sesuai lah. Sesuai. Jadi kena pilih. Dia tak boleh apa yang kita tahu kita bagi tahu semua. Tak boleh. Tak boleh tu maksud itu bukan guru yang sebenar. Dia nak bagi tahu apa yang dia tahu. Guru yang sebenar dia akan bagi tahu apa yang diperlukan oleh murid dia. Orang nak belajar, saya datang ni, saya dah umur 45, sebelum ni memang bukan background agama, keluarga, jadi tak peduli kat agama. Semayang pun tak pernah, puasa pun ikut dan aja, zakat pun tak pernah bayar, buat semua. Tak reti lah boleh kata. Sekarang ni dah nak rasa macam dah lutut dah rasa krem-krem, pinggang dah rasa sakit, mungkin tak lama nak mati dah kan. Umur 40 lebih, masa tu dah mari, start mari dah nyakit-nyakit. Sedawa dah pedih dah. Sebelum ni sedawa sedap aja. Kali selawa dengan pedih-pedih kali datang. Bila macam ni terasa aku ni kalau mati macam ni, maka saya datang nak bertaubat lah. Nak bertaubat macam mana nak buat? Dia tanya macam mana nak belajar apa? Mari sini kita belajar. Belajar macam mana? Dia ajar yang tinggi-tinggi. Masalah. Masalah. Itu maknanya guru yang tak tepat, salah cari guru. Walaupun yang dia ajar tu betul. Kerana tak kena dia punya sukatan, silibus tu tak kena. Yang darjah 1 masuk kelas darjah 1 lah. Yang universiti masuk kelas universiti. Malah dalam kitab, kalau kata kita tengok kitab hikam kan, dalam kitab hikam tu sendiri dia ada nukilkan sindiran. Padahal dia kitab yang tinggi, tapi dia sindir dalam kitab hikam tu sendiri. Dipetik daripada kata-kata Nabi Isa AS, la tu'alliqud durra fi a'naqil khanazir. Dalam tu. Sebab hikam ni kata-kata hikmah. Hikam ni hikmah. Jadi bila kita baca, hebat betul baca dari segi bahasa tu. Memang seronok. Tapi buat apa kalau sembahyang tak betul? Dan ada antara kata hikmah dalam kitab hikam tu, la tu'alliqud durra fi a'naqil khanazir. Dia kata apa? Janganlah engkau kalungkan berlian kepada tengkuk babi. Itu antara macam kita, nampak? Kalau kita kata apa benda, kita boleh faham tak? Tapi itulah belajar dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi macam tu. Tu kata tu, tiba-tiba bab puasa pun, perkara membatalkan puasa pun tak reti. Masuk air kot hidung, batal kedok, pakai kedok. Jamak qasar pun tak reti. Muafiq masbuk pun tak salah faham. Tiba-tiba nak ngaji dalam bahasa-bahasa yang tinggi. Apa sindiran dalam kitab hikam tu sendiri? Apa sindiran yang dipetik daripada perkataan Nabi Isa tadi ni? Jangan kamu kalungkan berlian pada tengkuk babi. Ada beberapa perkara kat sini, kena fikir Tapi bukan fardu ain pun. Maksudnya apa? Pertama, berlian tu mahal, babi tu hina. Maka seumpama ilmu ni ilmu tinggi-tinggi ni, ilmu ni bernilai macam berlian. Bagi kat orang tak reti. Orang yang tak sampai, bagi budak-budak, bagi budak umur 3 tahun, cerita dengan dia, guna. Bagi orang baru nak belajar, tak reti benda, spekah tak so, tak dengan tauhid, dengan Tuhan tak kenal, tu cerita benda tu. So apa? Tak ada nilai. Sebab babi tu dia takkan rasa macam bangga, dia takkan rasa apa-apa sebab dia mana tahu nilai. Satu. Yang kedua, babi ada leher kau nak pakai. Dia kan direct kepala terus dengan badan. Maknanya nak pakaikan kalung pun tak boleh sebab dia tak ada leher, tak ada tengkok, tak ada. Nak pakai macam mana? Tu antara Nabi Isa. Jadi
Tiga perkara yang Nabi terima wahyu, ada yang Nabi disuruh untuk sampaikan. Yang Nabi disuruh untuk sampaikan, Nabi pasti sampaikan. Tak mungkin Nabi tak sampaikan. Cuma ada juga ilmu yang Nabi tak sampaikan, dan ada ilmu tu yang Nabi Nabi diberi pilih. Saya cerita sebelum ni, baru ni kat tempat lain lah. Antara perkara yang Nabi tahu tapi Nabi ditegah untuk sampaikan. Ketika anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, Nabi tukar nama Zaid bin Muhammad, maka Allah tegur, tak boleh tukar nama. Tetap dengan Zaid bin Harithah, jangan tukar Zaid bin Muhammad. Maka Nabi tukar balik. Masa tu syariat baru turun. Sebab nanti soalan macam dah tukar nasab dah. Ayah dia yang sebenar dah jadi macam mana? Kan? Angkat tetap angkat, tak apalah. Anak angkat, Nabi sayanglah anak angkat Zaid. Nama dia Zaid. Dia kahwin. Dia berkahwin, dia nak kahwin. Maka Nabi pilih. Nabi kata, siapa nak kahwin dengan Zaid? Bila Nabi offer gitu, ada seorang perempuan ni, dia kata dah Nabi offer, dia nak lah. Sedangkan dia tu orang kaya, bangsawan. Zaid ni miskin. Zaid ni miskin, kaya pagi makan pagi. Dia ni bangsawan, orang ni orang kaya. Yang perempuan ni. Tapi sebab Nabi kata siapa nak kahwin, Nabi macam offer, nak ambil berkat tu kahwin juga. Tapi tak sesuai. Selalu gaduh-gaduh lah, tak sesuai lah, yelah. Manalah, kalau martabat tu tak sama, tak sekufu, macam-macam. Macam dia akan gaduh. Zaid ni, dia bagi tahu lah, dia mengadu kat Nabi. Semalam gaduh lagi. Nabi kata sabar, biasalah rumah tangga. Lepas tu selang seminggu, ya ayah gitu kot. Dia panggil Nabi tu ayah angkat je. Hari ni kali ni gaduh besar pula. Nabi kata sabar, perkahwinan macam tu, sabar, banyak sabar. Sebenarnya Nabi dah tahu isteri Zaid tu akan jadi isteri Nabi nanti, bila dia cerai nanti. Dan Nabi tahu mereka akan bercerai. Nabi terima wahyu dah. Dan ada dalam Quran. Kita ni ada dalam Quran. Nabi dah tahu. Nabi tak cakap, Nabi dah tahu, tapi Nabi tak dibenarkan untuk bagi tahu. Padahal Nabi boleh beritahu lah. Cakap-cakap lepas tu jadi bini aku juga apa ni. Nabi tak cakap gitu. Nabi kata sabar, kekalkan perkahwinan, sabar. Sedangkan Nabi dah tahu itu akan jadi ummul mukminin, akan kahwin dengan Nabi nanti. Kenapa Nabi dan disuruh kahwin itu adalah arahan daripada Allah. Ada yang kahwin, Nabi tengok, Nabi kata aku nak kahwin. Yang ini tak, arahan daripada Allah, iaitu melalui wahyu, iaitu Quran. Dalam Quran ada tulis, ada cerita. Disuruh untuk kahwin. Kenapa disuruh? Allah suruh kahwin dengan, kita panggil menantu angkat lah kot. Sebab Zaid tu anak angkat, kahwin menantu angkat lah. Kerana waktu tu anak angkat macam anak betul, waktu zaman jahiliah. Jadi kalau mati anak angkat ni, kalau mati ayah angkat, anak angkat dapat faraid. Macam betul. Tukar nama bin, macam anak betul. Kalau aurat, macam ayah betul, macam mak betul. Maka Nabi kata, bila Islam diutus tak begitu. Tetap juga orang tak boleh nak ubah, sebab dah terlalu sebati dalam masyarakat. Anak angkat macam anak betul, bapa angkat macam bapa betul. Akhir sekali Nabi sendiri kahwin dengan menantu dia. Istilah menantu lah, menantu angkat. Menantu tak boleh kahwin, menantu dia. Pecah lah. Tradisi tu pecah. Sebab Nabi kahwin dengan menantu. Ya, menantu apa? Menantu angkat. Habis Nabi kata tak boleh kahwin dengan menantu. Itu menantu betul. Walaupun anak dia dah cerai dah bercerai, tetap tak boleh kahwin dengan, tak panggil bekas menantu jugalah, tapi dah bercerai, tetap tak boleh kahwin. Tu tak boleh tu. Apa sebab Nabi kahwin juga? Itu angkat bukan betul. Oh, lain baru pecah. Sebab kalau Nabi cakap aja, seolah macam tak mau ikut, seolah-olah. Maka Allah suruh Nabi kahwin dengan menantu angkat ni, macam itulah. Maka pecahlah tradisi itu. Rupanya angkat tak macam kandung. Sebab tu Allah suruh kahwin. Itu antara ilmu yang Nabi tahu, tapi Nabi tak beritahu, tak dibenarkan untuk sampaikan. Dan wajib kita benarkan dia, dan kita i'tiqadkan kepercayaan. Wajib kita benarkan dia. Kita kena kata apa yang Nabi cakap semua betul. Kena pegang. Dan kita i'tiqadkan kepercayaan, dan apa yang Nabi cakap aku percaya. Dan wajib kita i'tiqadkan pada menyampaikan segala hukum kepada umatnya. Dan wajib kita pegang apa yang Nabi disuruh untuk sampaikan, Nabi sampaikan. Tak, Nabi tak suruh. Tu. Kepada kita dengan sempurna, tiada lebih tiada kurang. Tiada lebih tiada kurang ni ayat tadi ni. Okey. Sikit lebih sikit pun, kurang sikit pun tak ada.
Tetap juga Nabi sampaikan. Tabligh, iaitu tabligh. Nabi sampaikan. Dan cara Nabi sampaikan adalah dengan cara mengajar. Bukan, ataupun masa kita sekarang panggil talaqi. Cara mengajar. Bukan dengan cara membaca. Nabi ajar, Nabi terima dengan cara diajar oleh Jibril. Nabi terima. Nabi ajar para sahabat, ajar kita semua dengan cara mengajar juga. Bukan dengan cara membaca, tidak. Itu kena terima hakikat tu dulu. Nabi sendiri terima dengan Jibril dengan cara Jibril mengajar. Ataupun talaki lah, nak kata. Nabi ajar para sahabat dengan cara tu juga. Sahabat ajar para tabi'in dengan cara mengajar talaki sampai sekarang. Sebab itulah ramai yang salah anggap, dia kata wahyu pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dia adalah wahyu yang pertama. Apa maksud Iqra'? Bacalah. Maka kita kena baca, kerana membaca adalah jambatan ilmu. Kata gitu. Sebab ayat pertama Quran adalah Iqra', membaca. Maka banyakkan membaca untuk dapat ilmu. Tidak. Dalam Islam tak gitu. Untuk dapat ilmu bukan dengan baca. Baca ni dapat maklumat. Dia lain. Dapat maklumat. Macam kita baca dalam WhatsApp, dalam Facebook, kan kita macam-macam baca. Ilmu kan? Tak, maklumat. Perlu tapis lah maknanya. Perlu ditapis. Kalau maklumat tu betul, baru dia ilmu. Maklumat tu tak betul, dia jadi tak betul lah. Jadi kalaulah dengan membaca tu boleh jadi banyak ilmu, sehari kita baca berapa jam agak-agak dalam Facebook, tak berilmu pun. Baca agama-agama belaka tu semua. Bukan, tak lain lah baca mengarut-mengarut. Ni baca, oh ni ada terbaru ni. Oh baca. Oh ini ada artikel baru ni. Oh tu baca. Tak ada ilmu, tak bertambah ilmu. Tak ada pun. Tapi maklumat banyaklah dapat. Dia maksud, kau nak cerita pasal apa? Cerita pasal kereta? Aku boleh? Pam. 3 jam cerita pasal kereta. Nak cerita pasal apa? Cerita pasal agama, pasal apa? Nak cerita pasal apa? Oh, cerita pasal bola boleh. Pam. Nak cerita pasal apa? Itu dia bagi banyak maklumat. Bukan banyak ilmu. Dia bagi banyak maklumat. Nak tak sembang apa, semua dia boleh masuk. Dia duduk kejap ke? Boleh tak tengah duduk? Saja duduk minum seorang kat kedai, nak minum dengan kawan-kawan. Duduk kejap, dia dengar. Seminit dia dengar. Dia tahu cerita apa, dia masuk. Dia pula cakap tak terhenti. Sebab dia banyak maklumat. Memang ada orang banyak maklumat, tapi itu bukan ilmu. Ilmu nak dapat tak boleh dengan cara tu. Ilmu dapat dengan cara apa? Ilmu dapat dengan macam mana cara Iqra' tu lah. Iqra' tu bukan baca. Iqra' tu maksud baca. Tapi baca tu ada dua makna. Satu baca, ambil baca kan? Baca. Tu baca. Satu lagi tu baca, bukan baca. Bukan baca ni. Baca dia kat mulut, cakap tu baca lah kan? Okey, baca Quran. Quran tak ada kat depan, kan dia baca. Dia panggil membaca Quran, tapi Quran tak ada kat depan. Itu kita panggil baca juga, ataupun bercakap yang keluar. Satu lagi baca, tengok, baca satu. Tu baca juga. Jadi, yang kita baca buku tu, baca gitu satu-satu. Habis yang keluar kat mulut tu kata, baca Quran. Quran tak ada, tapi baca. Kan dia baca juga. Itu apa? Dia bercakap. Itulah maksud belajar kat situ. Bukan belajar melalui baca tu. Itu ambil maklumat. Kadang-kadang bila kita ada ilmu, kita tak boleh nak bagi contoh-contoh banyak sangat. Kita kena ada banyak maklumat supaya kita boleh bagi contoh. Contohnya, apabila kita naik ke angkasa, kan macam mana dapat tu? Daripada maklumat, bukan ilmu. Kita ada ilmu dah. Jadi bila kita banyak maklumat, maka dengan ilmu tadi kita boleh pandai olah. Buat contoh, buat itu, jadi seronok dengar. Sebab banyak maklumat. Tapi ilmu bukan dapat dengan baca. Tidak. Tak boleh. Ilmu tidak gitu dalam Islam. Kalau ilmu dunia, silakan. Sebab jika ilmu dunia yang terdedah dengan kesalahan, tak kisah. Betul kalau balik. Tapi ilmu agama kalau salah, habis. Kalau buat ibadah, buat apa? Kalau ilmu dunia, silakan. Nak dapat ilmu dengan cara membaca, silakan. Tapi ilmu agama tak boleh. Tak boleh dengan membaca. Jadi Iqra' tu maksudnya, okey, Nabi kena peluk dengan Jibril. Iqra'. Aku tak tahu membaca.
Iqra, aku tak tahu baca. Iqra, aku tak tahu baca. 3 kali kan Jibril suruh. Lepas tu Jibril bagi buku, bagi kitab dekat Nabi suruh baca. Tak, Jibril kata apa? Oh, tak tahu baca. Tak apa. Ikut aku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan Jibril sebut kat mulut. Kan Nabi ikut lepas pada tu. Mana ada baca gitu. Kalau kata aku tak tahu baca, ambil baca. Ada ni bolehlah baca. Iqra. Tak ada. Mana tak tulis pun waktu tu. Jadi bila Jibril suruh baca, Nabi tak kata aku tak tahu baca, maka akhir sekali setelah 3 kali kena peluk, Jibril pun bagi tahulah, ni aku nak ajar. Beginilah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun dengar. Itulah nama mengajar lah. Itu kata dapat ilmu dengan cara belajar talaki, bukan dengan cara membaca. Membaca nak dapat banyak maklumat. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok orang ni banyak maklumat, tapi ilmu tak ada. Tapi dia cakap banyak maklumat. Maklumat dia macam banyak sangat. Ada orang dia cakap macam Tok Guru dulu cakap selalu macam tak ada maklumat langsung. Dia memang tak ada maklumat. Dia mana main media sosial ni. Macam tak ada apa dia baca, tapi ilmu saja. Tapi kita pula boring. Sebab kita telah didedahkan dengan maklumat di hujung jari, tanpa sempadan. Banyaknya maklumat yang kita dapat, campur habis dalam kepala. Maklumat tu pula melalui media-media ni. Media ni umpama longkang. Air kencing pun ada orang kencing dalam longkang. Kotor busuk pun ada. Kadang-kadang air susu tumpah pun ada susu juga. Air madu pun ada juga. Air yang elok pun ada. Air yang busuk pun ada. Campur. Pandai-pandai lah nak pilih dalam longkang. Tapi kalau belajar talaki, dia cuma susu dan madu sahaja. Dia tak ada. Dia bukan longkang. Dia bukan longkang. Itulah. Jadi Iqra adalah dalil berguru, bukan Iqra adalah dalil membaca. Tapi kita selalu dengar Iqra adalah dalil banyakkan baca. Bukan kata jangan baca, silakanlah baca, carilah maklumat tu. Tapi jangan menggunakan Iqra tu sebagai dalil untuk banyak membaca. Tidak. Jangan salah faham pula kata kalau macam tu tak payah baca lah. Bukan. Jangan salah guna. Iqra bukan dalil membaca. Iqra adalah dalil berguru. Bukan dalam baca. Sebab apa? Dengan membaca buku semata-mata boleh jadi sesat. Malah baca Quran pun boleh jadi sesat. Bila huraian tu salah, tu ajaran-ajaran sesat tu semua ambil Quran hadis. Bukan dia ambil kitab mana-mana, tak. Dia ambil Quran hadis. Cuba tengok-tengok dalam media sosial kan banyak kan yang mereka yang mengaku hakikat ke makrifat ke apa ke kan. Cuba tengok. Mereka menceritakan sikit-sikit petik surah ke-7 ayat 200. Surah ke-100 ayat yang keempat. Surah yang kedua, surah kedua surah apa pula ni? Kita pun tak tahu, tapi dia orang hafal satu-satu. Maka baca kat situ. Dia hurai. Baca terjemahan tu, hurai. Betul ke? Tak betul. Walaupun ambil daripada Quran. Padahal macam mana dia boleh tahu tu? Dia baca. Jadi dengan membaca tak semestinya betul. Kalau guru dia sampaikan dengan huraian yang betul, maka betul lah. Kalau guru dia hurai dengan cara tak betul, maka tak betul lah walaupun dia tengok Quran hadis. Walaupun macam tu. Kalau guru dia Syiah, ambil Quran tu hurai cara Syiah. Kalau guru tu Mu'tazilah, hurai dengan cara Mu'tazilah. Dia bergantung kepada guru yang mengajar tu. Itu yang kadang-kadang kita tengok, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat Quran tu, tidak kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Maka dengan sebab tu, sebab Nabi tu rahmat, maka hendaklah rahmat ke seluruh alam, seluruh manusia. Maka hendaklah kita bukan semata-mata kena jaga agama Islam je, agama lain pun kena jaga juga. Syarah mana? Maka kita jaga Islam, jaga juga, tapi agama Hindu pun orang Islam kena jaga. Mana syarah? Sebab wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Bila sekalian alam termasuklah Hindu, Buddha, semua Kristian, Yahudi semua, maka kena jagalah semua agama, bukan Islam aja. Mana ni syarah ambil Quran? Sebab tu kata guru dia tu Mu'tazilah, guru dia liberal walaupun baca Sahih Bukhari.
Betul. Itu yang kata, kenapa tak semayang? Tak khusyuk. Bila tak khusyuk, nanti kalau semayang masuk neraka. Jadi baik tak payah semayang. Sebab fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Katanya, neraka wel bagi orang yang semayang. Yang mana semayang dia tak khusyuk, dia kata. Maka sekarang ni aku semayang dah 2-3 kali tak khusyuk. Malah aku masuk neraka, tak nak aku, maka aku tak semayang. Tak payah masuk neraka. Betul tak? Kalau tengok sekali betul lah huraian tu. Betul lah, betul lah. Tapi sebenarnya tak betul. Jadi bukannya dengan membaca. Kalau dengan membaca, takkan boleh dapat ilmu dengan membaca. Hanya dapat maklumat yang banyak lah. Jadi orang yang orang panggil orang dictionary, orang maklumat banyak, boleh lah dengan banyak membaca. Tapi tak boleh jadi orang yang berilmu, tak boleh. Dan yang Nabi sampaikan disebut kat sini, dan wajib kita benarkan, kita i'tikadkan kepercayaan, dan wajib kita i'tikadkan pada menyampaikan segala hukum kepada umatnya, walaupun kadang-kadang yang Nabi sampaikan tu akan menyinggung diri Nabi sendiri. Contohnya dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia iaitu Nabi Muhammad bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Allah tegur Nabi. Sebab datang Abdullah Ummi Maktum, tukang azan Nabi nombor 2. Abdullah Ummi Maktum waktu awal-awal dulu, dia kata, berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah. Dia buta. Masa tu Nabi tengah cakap dengan pembesar-pembesar, kepala-kepala. Kalau Nabi dapat pegang kepala ni, dia punya anak-anak buah dia semua akan masuk Islam. Nabi tengah dakwah, tiba-tiba datang seorang buta ni. Jumpa Nabi dah. Nabi ada kat depan dengar suara Nabi. Ya, berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah. Nabi tengok, aku tengah cakap ni. Nabi buat apa? Berpaling, abasa wa tawalla, paling. Macam, orang tengah cakap ni, biarlah ni sikit lah. Tunggulah habis, ikut turn lah, gatal lah. Tapi dia buta. Dengan berpalingnya Nabi itu sebenarnya mengikut standard umum, okey je. Contoh, kita tengah bincang, tiba-tiba ada orang datang nak menyampuk kan, kita pun tengok, terus tak peduli dia. Okey je, memang patut pun dia diperlakukan begitu. Kan orang tengah bercakap ni, Tunggulah noktah dulu, tunggulah habis dulu, barulah cerita main masuk gitu je. Bila kita orang biasa berpaling, normal lah. Tapi standard Nabi tak boleh. Standard Nabi tinggi. Maka dengan paling, mungkin dia terasa hati sebagainya. Maka bagi standard Nabi tinggi, maka ditegur. Dan Nabi terima ayat tu, abasa wa tawalla, dan Nabi bagi tahu juga. Nabi tak sorok sepatutnya apa? Ni kalau aku cakap, aku kena balik ni. Senyap-senyap lah. Tidak. Tetap ada. Sampai sekarang kita baca abasa wa tawalla. Sampai sekarang. Tu antara tanda lah. Maka mustahil Nabi itu menyembunyikan wahyu. Mustahil. Jika ada kisah-kisah yang menunjukkan sebaliknya, maka hendaklah dimurnikan kisah tu. Macam kita dah pernah kisahkan baru ni, dulu sebelum ni, Nabi Yunus. Kenapa dia ditelan ikan? Kerana dia lari daripada kaum dia. Kaum dia tak nak beriman. Akhir sekali dia dimakan ikan nun. Duduk dalam perut ikan nun. Berapa lama? Sampai kurus. Duduk dalam 4 kegelapan. Kenapa Nabi Yunus tu? Kerana lari daripada umatnya. Kerana umatnya tak nak beriman. Lari menyampaikan. Lawan ni. Maknanya bukan lari. Itu cerita Israeliat. Nabi Yunus ni lari. Dia dakwah-dakwah, orang tak terima. Akhirnya kalau macam tu aku cari umat lain lah. Untuk aku dakwah, mungkin orang sana boleh terima. Nabi Yunus naik kapal untuk pergi cari umat yang lain, untuk sampai kerana dia orang tak nak terima. Tak nak terima. Maka maknanya bila tak terima dakwah Nabi Yunus kira lari lah tu. Sedangkan Allah suruh sampai dakwah. Malah umat Nabi Yunus sebenarnya beriman lepas pada tu. Nabi Yunus menyampaikan, lepas tu Nabi Yunus pergi, yang dikatakan Israeliat Nabi Yunus lari, dia kena makan ikan. Bila dimuntahkan oleh ikan tu, setelah melalui 4 kegelapan, kemudian Nabi Yunus dapat tahu rupa-rupanya diorang nak cari. Lepas pada tu, waktu tu akan dijatuhkan, akan didatangkan bala dalam masa 3 hari. Nabi Yunus bagi tahu. Hari pertama diorang tak peduli.
Hari kedua, diorang kata, tak ada pun. Itu yang Nabi Yunus pergi. Rupa-rupanya hari ketiga tu diorang cari Nabi Yunus. Tak apalah, tak ada. Kita takutlah kena bala apa, kita berimanlah Nabi Yunus. Tengok Nabi Yunus dah tak ada. Mengikut cerita Israeliat, Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus lagi. Dan dimakan ikan. Kalau lari itu, apa benda kata amanah. Amanah dalam menyampaikan, itu lari. Maka sebenarnya apa? Sebenarnya Nabi Yunus salah sangka. Dia menyangka ni hari kedua dah, nak masuk hari ketiga, nanti kalau turun bala nanti, maka dia pergilah dulu. Masa dia pergi itu sebelum diturunkan wahyu kepada dia. Sebelum diturunkan wahyu untuk pergi, dia dah pergi. Dia bukan nak lagi, bukan. Cuma yang ni sikitnya dia atur keluar awal. Sepatut keluar hari ketiga atau hujung hari ketiga, atau tunggu wahyu turun dulu. Tapi dia pergi hari kedua sebab hari pertama pun orang tak nak beriman. Dah bagi tahu dah, hari kedua pun orang tak mau beriman. Tak apalah, aku pergilah. Maka sebagai teguran kepada Nabi Yunus, tapi bukan Nabi Yunus salah, tak salah pun. Dimakan ikan. Hari ketiga dia orang beriman. Ini diceritakan oleh Nabi sendiri. Nabi ketika disuruh untuk hijrah, bahkan Nabi suruh para sahabat hijrah. Nabi orang yang terakhir hijrah. Kenapa Nabi orang terakhir hijrah? Sebab tak turun wahyu suruh pergi lagi. Maka aku tak pergi lagi. Tapi korang pergi dulu. Kan Nabi orang terakhir pergi hijrah. Jadi kat situ lah ada kisahnya. Jadi bila ada kisah mengatakan Nabi Yunus lagi, bukan lagi. Boleh kita apa? Salah faham. Bukan salah faham. Macam tu lah. Dalam masa 3 hari akan turun bala. Hari pertama diorang tak nak beriman. Hari kedua diorang tak nak beriman. Kalau macam tu aku pergilah. Dah esok dah hari ketiga dah. Sedangkan kalau tunggu hari ketiga, mungkin ada peluang lagi diorang nak beriman. Tapi hari kedua tak beriman kot. Itu yang Nabi Yunus pergi tu. Itu yang kena makan ikan tu. Sebagai teguran. Bukan dia lari daripada umat. Tidak. Bukan. Okey. Terusnya. Jadi kalau ada kisah-kisah yang katakan Nabi tu tidak amanah, lari daripada tabligh menyampaikan, cerita tu tak Israeliat. Kena dimurnikan cerita tu. Dan wajib kita mengikut akan dia, mengikut akan Nabi ni, akan dia pada segala barang yang disuruhnya. Apa yang Nabi suruh, semua kena ikut. Sama ada ia wajib atau sunat atau mustahab pada yang sunat. Mustahab pada yang sunat kita akan bahas nanti. Wajib, sunat semua orang tahu. Mustahab tu harus. Mustahab pada yang sunat. Harus pada yang sunat. Apa harus pada yang sunat? Nanti kita bahas. Dan kita dijauhkan segala yang ditegahnya, sama ada haram atau makruh. Jadi lepas Nabi ini yang bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh. Siddiq cakap benar, amanah dalam menyampaikan semuanya, dan menyampaikan apa yang Allah suruh sampai. Semua clear dah. Okay? Bila kita dah dapat tahu apa yang Nabi sampaikan, kita hendaklah ikut. Wajib kita ikut apa yang disuruh. Apa yang Nabi kata, ini adalah disuruh. Yang disuruh rupanya ada 3. Iaitu wajib, sunat, mustahab pada yang sunat. Harus pada yang sunat. 3. Dan kita dijauhkan segala yang ditegahnya. Dan kita tak ditegah, dilarang untuk buat 2 perkara, iaitu yang haram dan yang makruh. Makruh ni juga adalah tegahan. Kita akan bincang satu-satu bab tu. Jadi apa segala yang disuruh tu, apa jadi sekarang ni Nabi akan suruh kita buat. Yang disuruh tu pula terbahagi kepada 2 pula, iaitu yang disuruh zahir, suruhan zahir, dan suruhan batin. Larangan zahir dan larangan batin. Zahir ni yang luar, batin ni yang kat dalam hati. Jadi apa yang Rasul suruh, bukan Rasul suruh buat yang zahir aja, yang batin pun Rasul suruh juga. Dan ada yang jenis suruhan tu namanya suruhan sunat, ada suruhan tu suruhan wajib, dan ada suruhan tu suruhan harus pada yang sunat. Dan tegahan tu ada tegahan haram dan ada tegahan makruh. Maksudnya makruh termasuk dalam larangan sebenarnya. Makruh termasuk dalam larangan. Bukan makruh termasuk dalam harus, tidak. Haruslah. Makruh tu termasuk dalam larangan. Haram juga larangan. Contoh suruhan zahir. Nabi suruh suruhan zahir yang wajib. Nabi suruh solat, puasa, zakat. Nabi suruh solat, puasa, zakat. Dan solat, puasa, zakat tu zahir. Dan Nabi juga suruh solat, puasa, zakat tu wajib. Dan Nabi juga suruh buat yang sunat.
Suruhan sunat zahir. Apa dia? Puasa sunat, solat sunat, sedekah sunat, semua sunat-sunat. Okey, itu zahir. Batin pun Nabi suruh juga. Nabi suruh apa yang batin? Sifat-sifat mahmudah, zuhud, tawakal, ikhlas, syukur, redha, sabar. Tu dia panggil wajib ada atas setiap orang secara batin. Yang tadi semayang wajib. Redha ada tak redha? Redha tak ada. Mana boleh? Nabi suruh yang zahir dan yang batin. Yang wajib tadi. Dan yang sunat-sunat. Bukan, yang tegahan-tegahan. Apa tegahan batin? Hasad, dengki, bakhil, ujub, takabur, sombong, riak dan sebagainya. Itu tegahan. Jadi jangan kita tengok kat sini bila dia kata apa yang Nabi suruh mesti buat, apa yang Nabi larang jangan buat. Kita cuma nampak semayang. Bila Nabi suruh, nampak baca Quran. Jangan lupa ada yang dalam. Nabi juga suruh suruhan wajib bersihkan hati. Letak hati sifat-sifat mahmudah, tawakalnya, ikhlasnya, syukur, redha sebagainya. Dan buang sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki apa semua. Buang. Itu yang batin. Jadi apa yang wajib Nabi suruh ni? Okey. Yang mustahab pada yang sunat macam mana? Okey, kita tahu. Yang wajib lah. Kita tahulah perkara yang wajib. Yang sunat pun kita tahu perkara yang sunat. Maka yang wajib dan yang sunat adalah suruhan dia panggil. Cuma yang wajib, suruhan tu kalau buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Suruhan sunat, suruh juga, suruh buat. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Okey. Larangan pula, larangan haram. Larang tak bagi buat. Kalau buat juga berdosa. Kalau tinggalkan larangan haram tadi dapat pahala. Makruh pula, larangan juga, Nabi tak bagi buat. Tapi kalau buat juga tak berdosa. Tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Makruh tadi. Harus buat pun boleh, tak buat pun boleh. Tapi dalam kitab kita kata yang Nabi suruh adalah mustahab pada yang sunat. Macam mana mustahab? Mustahab ni haruslah pada yang sunat. Macam mana? Asalnya dia harus, tapi oleh kerana sebab-sebab lain dia jadi sunat. Apa hukum makan? Hukum makan harus, tak wajib pun. Hukum makan harus je. Okey, sekarang ni lapar. Kalau lapar nak ibadah slow lah, kurang kualiti lah. Maka dia makan untuk kuatkan tulang empat kerat dia supaya dapat berdiri ibadah dia. Maka makan tu jadi sunat. Itu dia panggil mustahab. Mustahab pada yang sunat. Asalnya harus je. Kerja harus, tak kerja pun tak apa. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi wajib dengan kerja tu. Sebab nak menyara anak isteri. Sebab itu nafkah wajib. Maka kerja tadi yang harus jadi wajib. Macam tu lah. Sedekah sunat. Tapi kalau tak ada duit tak boleh sedekah. Maka kerjalah dia kerana nak sedekah. Maka kerja dia tadi jadi sunat. Dia panggil asalnya ianya perkara harus. Tapi dia jadi sunat kerana illah lain. Kerana sebab lain. Itu maksud mustahab pada yang sunat. Jadi yang Nabi buat hanya perkara yang wajib, yang harus, yang wajib, yang sunat dan yang harus pada yang sunat. Itu je yang Nabi buat. Perkara harus saja Nabi tak buat. Apa harus? Kan sebut tadi makan. Nabi makan. Tapi Nabi makan sebab malam nanti nak ibadah. Nabi makan sebab nak perang. Nabi makan sebab benda lain. Ada sebab. Kalau saja-saja macam kita makan, kenyang, taklah lapar sangat. Jom, kedai. Dosa tak? Tak dosa. Makan lepak lu, ngetel lu. Tak lapar pun. Bila tak lapar, apa hukum makan, minum? Hukumnya harus. Nabi tak buat gitu. Kita buat. Nabi tak buat kerja kita. Nabi tak buat. Kita makan. Nabi pun makan. Tapi kita tak buat. Nabi tak buat. Kita je yang buat. Perkara harus. Kerja. Duit berlambak dah kerja juga. Harus. Bukannya salah pun. Tapi Nabi tak buat gitu. Tapi kalau nak perang, nak memerlukan baju besi gitu gini, nak beli kuda yang mahal gitu gini, duit tak ada. Maka Nabi pergi kerja. Berniaga dan sebagainya. Sebab nak beli. Berniaga tu silap-silap jadi sunat, silap-silap jadi wajib. Gitulah. Jadi tekniknya apa sahaja yang kita buat, kita kena ada niat untuk agama. Maka automatik yang harus tadi jadi sunat paling kurang pun. Apa-apalah. Kalau kita kerja kan, kita kerja dapat duit. Ada lebih.
ada cukup untuk nafkah. Pertama niat nak beri nafkah anak isteri. Maka kat situ yang wajib kerja jadi dapat pahala. Pahala wajib dapat. Kan? Lepas tu mesti ada lebih gaji tadi. Nanti naklah sedekah-sedekah sunat pula. Maka kerja tadi jadi sunat. Sedangkan kerja tak dapat pahala asalnya. Harus je. Tiba-tiba dapat pahala besar, malah boleh dapat pahala banyak lagi dengan kerja tadi. Dan bersukan. Bersukan, jogging, naik basikal, harus je. Tak sunat pun. Tapi kalau sihat, apa? Kalau mengaji tu ni sikit, apa. Kalau dengan keluar peluh, nanti nak sembahyang tu khusyuk sikit, boleh bangun tahajud. Kalau puasa sebagainya. Maka dengan sukan tadi, naik basikal, jogging tadi dapat pahala. Asalnya harus saja, boleh saja. Gitulah. Itu maksud mustahab pada yang sunat. Itu maksud dia. Jadi Nabi ni dia hanya buat yang wajib, yang sunat, dan yang harus tu jadi sunat. Harus semata-mata Nabi tak buat. Contoh harus semata-mata. Petik daun. Harus tak? Pergi ni daun rambutan. Rambutan tak hidup lagi, ada bunga dah. Lepas tu ambil daun tu, patah. Apa hukum? Kita punya pokok lah. Bukan orang punya pokok. Hukum harus lah. Allah patahkan satu je ranting, ambil patah ranting. Kenapa sajalah? Ambil tengok, buang. Pergi ke sana tengok, patahkan, buang. Apa hukum? Harus je. Tengok ada kotak, air kotak. Air kotak dah habis lah dekat bawah. Ini kotak budak-budak buang kot. Tin minuman. Kita pun sepak, teng. Apa hukum sepak? Harus je. Nabi tak buat kerja gitu. Harus saja Nabi tak buat. Tak ada. Sambil jalan sepak pasir, dekat pantai. Sambil jalan sepak pasir, ke tepi. Harus je. Tak ada kena orang. Kalau kena orang jadi haram pula. Tak kena orang pun. Apa hukumnya? Harus je. Nabi tak buat kerja gitu. Mesti ada sebab. Sebab tu pula jadi sunat atau jadi wajib dengan sebab tadi. Tu maksud mustahab pada yang harus dia. Dan yang Nabi buat perkara wajib, perkara sunat dan perkara mustahab tadi tu bukan ketika jadi Nabi. Sebelum nak jadi Nabi pun Allah jaga juga. Nabi tak buat perkara haram seumur hidup dan tak pernah buat perkara makruh seumur hidup. Bukan ketika dah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi pun Nabi tak buat juga sebelum jadi Nabi. Pernah satu ketika Kaabah rosak. Kaabah rosak sebab banjir. Rupanya dulu pun banjir juga. Jadi tak pelik lah kalau kata Mekah akan banjir akhir zaman nanti, tak pelik. Sebab dulu pun pernah banjir zaman Nabi. Kaabah rosak. Maka nak baiki Kaabah waktu tu nak kena cari batu-batu lah. Macam mana kita cakap, nak simen plaster balik macam itulah, mudah-mudah kata kan. Nak repair balik tu. Sebab Kaabah ni ada satu binaan yang suci. Walaupun sebelum diutuskan Nabi tak dilantik menjadi Rasul, Kaabah tu dah binaan yang suci yang dibina oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Malah ada riwayat mengatakan Nabi Adam dah bina lagi, awal-awal lagi. Kemudian musnah dengan banjir Nabi Nuh. Kemudian dibangunkan balik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian banjir, rosak balik. Jadi maknanya dah banyak kali dah rosak Kaabah ni. Jadi pada zaman Nabi tu, Nabi tak lantik menjadi Rasul lagi waktu tu, remaja lagi. Rosak banjir rosak. Rosaklah Kaabah. Jadi nak kena repair. Nak kena cari batu, nak kena cari simen, mudah-mudah kata gitulah, kapur, nak buat ni. Jadi sekarang ni pembesar-pembesar berkumpul. Macam mana kita nak repair? Macam mana kita nak repair ni? Tak apalah, aku ada batu banyak, aku ada kilang batu ke apa untuk buat. Tak boleh kau, sebab waktu tu dia tahu dia jahat. Maknanya kilang yang dia buat dalam keadaan menipu apa semua gitulah. Bahan yang dia dapat bahan tak halal. Dia tahu. Tapi musyrikin. Jahiliah. Tak boleh. Macam mana kita nak cari bahan yang betul-betul halal dan suci? Engkau, dia ni pun menipu hari tu, meniaga menipu. Dia memang dia tahu. Jadi kalau letak benda yang haram dekat Kaabah tu suci. Padahal dia tu jahat dah. Macam orang curi ayam tapi sembelih baca bismillah tu lah. Tadi mu sembelih baca bismillah. Ayam mana? Ayam curi tu lah. Ayam curi tapi dia jaga kena baca bismillah orang sembelih tu. Putus agak. Kalau tak putus aku tak makan.
Ayam mana ayam awak kita curi? Tak lah. Ayam tu curi. Tapi sembelih putus 2 urat. Baca bismillah. Siap kata gitu lagi. Jangan main katak-katak kepala gitu. Aku tak makan. Haram tu. Habis curi tak haram. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lah. Kaabah tu nak kena repair dengan benda yang suci ya. Ambil yang dia tu bohong lah. Itu menipu kat berniaga. Itu. Jadi tak ada orang yang betul-betul bersih. Tak ada. Yang bahan yang betul-betul halal. Tak ada. Mesti ada kes penipuan-penipuan. Akhir sekali macam ni dia kata. Kita cari batu-batu yang tepi-tepi jalan. Tak ada tuan punya. Mesti suci. Suci tu maksud halal lah. Kalau batu yang dia ni kilang batu dia banyak orang itu ambil batu orang dia curi ke itu, kecoh sekejap gitu. Macam tu lah. Dia tahu harta dia tu haram. Jadi bila macam tu carilah batu-batu, kutik batu. Nak kutik batu untuk repair Kaabah. Yang bestnya pula geng-geng Abu Jahal ni, dia kata masa kita nak kutip tu kita pakai baju, pakai seluar, pakai jubah. Baju kita tu beli duit halal ke duit haram? Sampai ke situ dia kira. Padahal dia dah jahiliah tu, Abu Jahal tu. Tapi dalam bab tu jangan main. Jadi kita nak kutip kena semua telanjang. Siapa yang nak repair kan? Pakat-pakat berebut nak repair sebab dia adalah binaan suci. Nak pahala ni. Jahat bab lain. Pahala nak. Jadi keputusan dibuat. Siapa yang nak repair, sama ada tukang plaster ke, tukang bacuk simen ke, tukang kutip batu ke, semua mesti telanjang sebab baju dan seluar tak dapat dipastikan halal, duit halal atau haram. Maka pakat telanjang. Pakat telanjang. Tak pelik lah waktu tu. Masa nak tawaf pun telanjang waktu tu. Abu Jahal yang jadi dia punya ketua, ambil macam cerita Ramli tu. Nak itu kena habis, kena buang semua pakaian dia. Siapa yang untung? Abu Jahal tu. Macam tu lah. Masa tu nak tawaf. Jadi pakat-pakat telanjang. Jadi Nabi kita masa tu remaja, nak juga repair. Maka tak boleh, kau nak repair kena telanjang. Nabi buka baju baru nak dedah aurat je, Nabi pingsan. Oh kejut, apa hal pula Muhammad ni? Oh habis lah. Tak ada apalah. Datuk dia Perdana Menteri tu. Yalah Abdul Muttalib. Ayah dia pun pembesar-besar tu, menteri-menteri tu, Abu Talib. Tiba-tiba dia punya anak saudara ke cucu dia, orang bangsawan ni, Muhammad ni, maksudnya dia tak mengaku jadi belum jadi rasul lagi lah. Habis lah, teruklah kita. Kejut. Jaga balik. Nabi jaga balik. Sekarang macam ni? Nak repair tak? Sebab kita orang nak bekerja ni, pakai-pakai telanjang lah. Okey. Nabi nak buka dedah orang sikit, pengsan lagi. Malu, terlalu malu. Akhir sekali 3-4 kali macam ni lah. Engkau seorang je lah tak payah buka. Jom, lambat dah kita ni. Nabi Allah jaga. Nampak? Walaupun dah sampai tahap macam tu, tetap Allah jaga. Iaitu Nabi tetap juga tak buat perkara haram dan perkara makruh. Nabi tak buat. Sama ada dah jadi Nabi ataupun sebelum. Allah jaga. Pernah ada Nabi kecil, ada berlaku fun fair, ada buat fun fair dekat ujung Mekah sana. Pakat-pakat pergi fun fair, joget lambat semua ada di situ. Nabi kata, nak pergi dengan kawan-kawan, budak kecil nak pergi. Nak pergi je. Tak apa, nanti aku pergi. Kau pergi dulu. Nabi duduk dekat pokok sekejap, tertidur. Bangun-bangun dah habis dah. Tak jadi pergi fun fair. Allah jaga. Allah jaga. Tu kata Nabi kita ni, Allah jaga. Sama ada dah jadi Nabi ataupun sebelum. Dan Nabi tak pernah buat perkara yang haram dan yang makruh. Allah jaga sebelum tu lagi. Tapi kalau kita tengok, ada juga Nabi buat perkara yang makruh. Apa dia? Nabi basuh sekali, basuh muka. Ambil uduk basuh sekali. Kan makruh basuh sekali. Dari segi bilangan. Maka ulama' kata Nabi wajib basuh sekali. Sebab nak ajar syariat, sekali tu wajib, 3 kali tu sunat. Jadi untuk mengajar syariat, wajib Nabi buat sekali. Supaya sahabat tengok, rupanya tak wajib basuh 3 kali. Cuma Nabi biasa basuh 3. Basuh 1 pun sah. Itu yang kita tahu tu. Kalau Nabi tak buat macam tu, kita tak tahu. Maka Nabi basuh sekali walaupun hukumnya makruh, wajib bagi Nabi. Asalnya makruh. Macam tu juga Nabi pernah kencing berdiri. Para sahabat, adik ipar Nabi, panjat rumah kakak dia lah. Atas tu, Nabi masuk tengah dalam bilik air. Dia tengok ke atas, bumbung. Tak apalah, dia panjat rumah kakak ipar dia. Bukan kakak ipar dia apa, kakak dia. Nabi tu yang abang ipar dia. Kan? Intai gitu, tengok Nabi tengah kencing berdiri. Kencing berdiri makruh. Wajib bagi Nabi itu kerana nak ajar syariat. Jadi wajib. Walaupun asalnya makruh.
Habis Nabi kalau itu ajar je lah. Takkan Nabi kata, "Meh aku nak ajar mu cara kecil, kecil berdiri." Mestilah buat seolah-olah macam tu. Seolah-olah macam tak perasan. Jadi wajib. Nabi pernah minum berdiri. Sedang kita tahu minum berdiri tu makruh. Bagi Nabi wajib minum berdiri ketika minum air Zam-Zam. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu minum berdiri tu tak berdosa. Tapi sekali tu je Nabi buat. Bukan banyak kali. Nabi kecil berdiri sekali tu je. Nabi basuh muka sekali je. Nabi basuh muka 2 kali sekali je. Nabi basuh muka 3 kali beribu kali. Kenapa Nabi buat yang basuh sekali dengan basuh 2 kali tu beberapa kali? Sebab nak bagi tahu boleh, sah dah. Jadi walaupun ia makruh, sebenarnya wajib bagi Nabi kerana dipanggil tasyri', iaitu mengajar syariat. Habis. Dan kafir orang yang mendusta akan dia. Siapa yang mendustakan Nabi, kafir. Dia kata kafir. Jadi jangan katalah Nabi tipu. Kata Nabi tu, ya dok, tipu kot. Nabi dusta kot. Kafir orang kata gitu. Kita berhenti kat situ. Dan kafir orang yang mendustakan akan dia Nabi, atau syak akan benarnya. Ya ke Nabi ni betul? Reka kot. Kafir siapa faham gitu. Itu akan datang. Tunggu dulu. Selain tasbih kafarah dan salat subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.